Astagfirullahaladzim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya amma yushrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Bismillahi amantu billahi tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Ramadan Karim. Allahu akram. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur, dan mudah-mudahan dengan kita masuk dalam bulan yang penuh barakah ni, kita akan dikurniakan oleh Allah SWT satu ataupun sebuah ketakwaan yang sebenar-benarnya, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang benar-benar bertakwa. Salam yaumul Jum'ah, salam barakah yaumul Jum'ah, Sayyidul Ayyam. Alhamdulillah, Masya Allah, ini hari pertama, day first. Hari pertama kita ditakdirkan untuk menjalani ibadah berpuasa ataupun saum, ya, siam fi syahri Ramadan ini pada hari jatuhnya pada hari Jumaat. Ini suatu perkara yang langka ataupun yang apa panggil langka ni, yang jarang-jarang berlaku. Suatu perkara yang jarang berlaku, bulan yang penuh barakah, Ramadan al-Mubarak. Kemudian bermulanya kita beribadah pada hari yang penuh barakah, Yaumul Jum'ah. Kita mudah-mudahan moga-moga hidup kita juga dalam barakah, dan dengan barakah itulah kita menuju ke jannah. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah. Jadi kita akan sentuh ataupun teruskan kajian ilmu kita dalam siri bicara ilmiah Duha online dalam edisi khas Ramadan at PKP. Ramadan at Perintah Kawalan Perasaan. Tu dia. Dan kita ditakdirkan lagi sekali untuk perintah kawalan pergerakan itu diteruskan sehingga tambah lagi 2 minggu lagi. Apa pun yang berlaku, walaupun dari satu sudutnya nampak kesusahan, tapi percayalah pada kesusahan itu, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kita sebagai orang beriman wajib berlapang dada, wajib menyerahkan segala ujian dan musibah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalam istirja, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada hikmah yang sedang menanti yang besar. Itulah hikmah barakah. Ya, mudah-mudahan kita hari ini bersiap sedia untuk terus menuju ke jalan jalan barakah, menuju ke jannah, insya-Allah. Jadi dengan edisi khas Ramadan ini, kita akan memfokuskan tajuk bagaimana kita nak mengkaji dengan satu tajuk yang saya tulis tagline ke situ, Road to Jannah, Back to Fitrah.
Cuba tulis sikit, copy paste kat situ. Road to Jannah, back to fitrah. Kita bahasa Jawa sikit. Tariq tu ila Jannah, jalan menuju ke syurga. Kembali kita ke fitrah. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT, kita akan membahaskan tajuk itu, apa yang dibincangkan tentang road to Jannah, back to fitrah. Jadi saya telah susun berapa silibus pengajian kita, bagaimana kita nak menyingkapi dalam misi kita ini. Sebenarnya kita semuanya menuju ke syurga. Menuju ke syurga. Kenapa menuju ke syurga? Sebab Allah panggil kan. Allah yang panggil. Allah panggil masuk ke mana? Ke syurga. Dan surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nampak? Orang kata menuju ke syurga ni ustaz, tak menuju kepada Allah ke? Tak menuju kepada Allah, itulah menuju ke syurga. Dan Allah panggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku. Nampak? Allah kata kembalilah kepadaku dalam keadaan redha, meredai, mardiyah. Itu makam, kalau dalam makam naqsu tu mardiyah, selepas radiyah, mardiyah. Maksud mardiyah ini diredai oleh Allah SWT, maknanya dah tak ada lagi dah pertanggungjawapan yang diberikan ke atas kita ni. Tak ada lagi dah taklif ataupun apa saja tuntutan-tuntutan, tak ada dah. Itu dah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nampak? Jadi kita kena jelas kenapa kita menuju ke syurga ni ustaz. Pertama, menyahut panggilan Allah. Allah panggil. Allah panggil itu menuju ke syurga. Menuju ke syurga. Tapi nak menuju ke syurga itu apa kriteria dia? Itu saya tulis kat situ, back to fitrah. Kembali kepada fitrah kejadian asal kita ini. Maka dengan kehadiran Ramadan Al-Mubarak, itu sedikit sebanyak sebenarnya menjadi agenda utama untuk kita meletakkan kembali fitrah ataupun kesucian yang sebenar atas asal-usul kejadian kita ini. Bersandarkan apa? Apakah misi kita ataupun sebenarnya kita ni apa? Kita nak aim ni bila kita nak menuju ke jannah ini. Maka itulah apabila kita hari ini faham bagaimana perjalanan seorang insan yang kamil, yang sempurna itu, bila kata dia nak menuju ke jannah, itu mestilah dia memahami akan apa saja tuntutan-tuntutan yang telah dipertanggungjawabkan sewaktu kita di dunia ini. Ingat, bila kata road to jannah, kalau orang kata kenapa menuju ke syurga, ini kena faham dulu. Road to jannah, kita bahas topik dulu. Kita bahas tentang maudhu' atau tajuknya. Saya memilih tajuk road to jannah, kembali ke fitrah. Merujuk tadi surah Al-Fajr. Ayat yang saya bacakan tadi bermula daripada ayat surah Al-Fajr ayat 27 hingga ayat 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang redha dan diredainya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Baik, di sini ada dua perkara kita kena tekan di sini. Yang pertama, kenapa ke syurga? Kenapa? Sebab nanti kalau perbahasan tak tahu kenapa ke syurga kan, tak tahu juga. Bukan kita menuju kepada Allah ke ustaz? Kena jelaskan dulu tu. Bila kata menuju ke Allah, itu Allah panggil. Maka pergi ke syurga itu menyahut panggilan Allah. Allah panggil. Ini, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Tapi Allah panggil semua ke? Tidak. Maka daripada ayat ini juga akan menggaris bawahkan bahawa apakah kriteria atau ciri orang yang akan ke syurga.
Itulah Allah katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya, ini nafsul mutmainnah ini bermaksud bila kata perasaan yang telah ditundukkan, nafsu yang telah ditundukkan membawa kepada jiwa yang tenang. Maka wahai jiwa-jiwa yang tenang. Maka ciri orang yang menuju kepada Allah atau menuju ke syurga itu memiliki sebuah jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang ini sahajalah yang akan menghadap berjumpa dengan Allah Ta'ala di syurga. Itu dia ciri dia. Jadi back to fitrah ini adalah kembali kepada ketenangan, kembali kepada keadaan hati kita. Fitrah hati kita ini yang tidak bersangkut paut dengan kerisauan, kesedihan, kesakitan, kekecewaan selain yakni Allah, dunia. Maksudnya bila kata jiwa kita jauh daripada Allah Subhanahu taala, tidak menuju pada Allah, maka keresahan akan datang. Keresahan akan sampai. Keresahan, kesedihan, ketakutan yang ada yang dinamakan penyakit-penyakit hati. Maka bila kita nak jelas, kita pertama kita kena kenal pasti perjalanan kita ke mana, tempat yang nak dituju tu ke mana, barulah kita buat persiapan. Sebab tempat akan menentukan persiapan. Kalau kita nak pergi ke masjid, persiapannya ke masjid. Kalau pergi ke pasar, persiapannya ke pasar. Kalau pergi ke istana Baharul Seri, persiapannya mesti ada protokol adab pemakaiannya. Kalau persiapannya ke syurga, perjalanannya ke syurga, persiapannya jiwa. Jiwa, Allah nak jiwa. Sebab tu tidaklah masuk syurga itu dengan amalan yang banyak, bukan. Tapi dengan rahmat Allah. Rahmat Allah itu mestilah ada amalnya. Tetapi amal yang telah diterjemahkan melalui jiwa yang tenang. Ada orang yang beramal tapi tidak dari hati. Adanya orang beramal sekadar untuk dipuji. Itu munafik. Beramal sekadar nak dipuji, bukan beramal dari hati. Kalau beramal dia dari hati, sudah pasti tidak mahu dipuji. Sebab dalam hati itu, bila kata dari hati, mesti dia akan pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi persiapan kita kena jelas. Maka di sini kita kena kenal pasti dulu. Bahawa kalau orang tanya nak pergi mana, nak pergi mana, jawab nak pergi syurga. Confirm ke syurga? Tak confirm, tapi pergi tu confirm lah nak pergi syurga. Kalau confirm pun tidak, macam mana nak pergi? Kena belilah dulu, kena confirmkan dulu destinasi. Jangan sampai belum tentu confirm nak pergi ni. Soalan pertama ni nak ditanya ni, dewan ni, hari pertama kita Ramadan ni, nak pergi ke syurga tidak? Mahu tidak? Mahu. Kalau mahu baru kita ceritakan jalan. Kalau tak mahu tak payah. Buang masa orang panggil mengambil borai, orang panggil. Tu kata mengambil borai, hari cerita kalau orang tak nak buat apa? Sebab tu ada hadisnya daripada hadis Bukhari. Nabi SAW sabda mahfum hadis. Nampak? An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Wa man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Apa kata Allah? Apa kata Nabi SAW? Sebab apa kita kata nak? Nak ni bukan bermaksud baik. Kena faham, nak syurga ni bukan kata maksud yang kita baik. Ini tawaran, nak tidak. Kena jawablah nak. Sebab pada hadis Nabi SAW ini, yang seterusnya, rujukan kita yang seterusnya adalah pada Abi Hurairah radhiyallahu an telah berkata, sesungguhnya inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati, setiap umatku, yadkhulu jannah, semua masuk syurga. Setiap umatku semua masuk syurga, illa, kecuali aba, kecuali orang yang enggan, yang tak nak. Kata sahabat, qalu ya Rasulullah, bertanya mereka, siapa yang tak nak tu? Wa man ya'ba? Maka Rasulullah SAW menjawab, wa man ata'ani dakhala jannah, siapa taat kepadaku dakhala jannah, masuk ke syurga. Wa man asani faqad aba, siapa yang derhaka kepadaku, itulah orang yang enggan. Maka sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT, maka apabila tanya nak ke syurga tidak, mesti mahu.
Bermula dengan kehendak, wujudnya kemahuan. Mahu ke syurga, clear. Sebab tu kita beramal itu memang menuju ke mana? Ke syurga. Soalnya sekarang, diterima atau tidak? Itu soalannya. Mahu tu mesti kena wujudkan terlebih dahulu. Ada azam, ada kehendak yang kuat untuk ke syurga. Tapi Ustaz, saya ni jahat tu satu bab. Syurga tu ditawarkan. Mampu tak mampu, memang tak ada siapa pun mampu untuk dapat syurga, kerana syurga itu dianugerahkan kepada sesiapa yang nak, yang mahu. Nah, maka di sini kata Nabi SAW, yang mahu syurga. Sebab itu kena betulkan dulu. Sebab itu kadang-kadang kita ni tegur-tegur mengaji agama, tegur-tegur dengar ceramah, tapi sebenarnya dia tak nak syurga rupanya. Dia dengar dia. Sebab tu ada orang yang masih lagi beralasan lagi. Kita dah bagi tahu cara-cara begitu begini nanti, tapi dia masih beralasan. Masih kata, tak tahulah Ustaz, saya ni payahlah Ustaz, cabaran kuatlah. Sebab tu yang pertama, kalau kita tengok balik, sebab tu saya susun balik dia bagi silibus pengajian kita sepanjang edisi khas Ramadan ni. Mudah-mudahan Allah bantu kita. Sebab tu kadang-kadang Ustaz, kenapa saya dengar ceramah macam-macam Ustaz? Kenapa saya pergi itu ini, kita buat macam-macam amalan, tapi saya masih tidak ada kekuatan? Kena balik pada asas. Nak syurga atau tak nak? Itu soalan dia. Maka kena jawab, nak. Terus, ada tak dalil yang mengatakan nak syurga? Ada. Nabi suruh. Nabi kata. Jadi maknanya ketaatan itu juga bermula dengan apa, mengikut apa yang Nabi kata. Maka kalau nak, maka kita persiapkan. Barulah kita cerita persiapan bagi orang-orang yang nak. Apakah orang-orang yang nak? Kata Nabi, waman ata'ani, orang yang taat kepadaku. Jadi kita cerita tentang ketaatan, berbalik kepada bagaimana kita nak menterjemahkan ata'ani, ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita nak terjemahkan. Malah dalam satu hadis Nabi SAW pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga menceritakan perumpamaan Nabi SAW ni. Nabi bagi itu perumpamaan mafhum hadis, nakalnya berbunyi begini. Nabi SAW berumpamakan ada seunggun api, dibakar apinya, lalu datanglah pada api itu serangga-serangga dan semua pepatung-pepatung yang datang pada unggun api itu. Maka satu demi satu jatuh ke api itu, kerana unggun pepatung ini dia akan pergi pada cahaya, tapi cahaya itu api. Maka ada seorang di situ, ada orang yang menghalang, mengibah-ngibah pepatung itu, menghalau-halau pepatung itu supaya tidak datang pada api. Maka kata Nabi SAW, itulah aku. Maksudnya mengibah-ngibah itu, menghalang. Nabi menghalang kita untuk masuk ke neraka, sebab kita menuju ke neraka sebenarnya. Tetapi percayalah, menuju ke neraka itu kita ingat cahaya, tetapi rupanya api yang membakar. Nabi SAW menghalang kita untuk masuk ke dalam api itu. Itu kerja Nabi SAW. Sebab itu ata'ani itu adalah apa saja yang diajar oleh Nabi SAW itu adalah sebenarnya apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang disuruh oleh Allah SWT itu apa yang diajar oleh Nabi SAW. Itu i'tiqad, bukan kehendak Nabi, tapi illa wahyu yuha. Jadi persiapan orangnya nak clearkan dulu. Saya nak syurga. Jangan takut lagi nak cakap. Mampu tak mampu tolak tepi. Baik tak baik, dah memang tak baik pun. Perasan jangan perasan baik. Tak ada yang orang perasan baik ni. Kita ni memang tak mampu, memang tak baik. Clear kat situ. Saya nak juga Ustaz. Ada hadis? Ada. Saya tak nak jadi orang yang tak nak. Itu kena clear. Nanti kadang duk cerita panjang lebar, rupanya tak nak. Macam orang nak beli lah, ni nak beli ke tak nak? Tak nak beli. Orang dah tak nak beli, cerita buat apa? Malam semalam Ustaz takut terbuka hati dia. Itu cerita lain. Cerita dulu nak ke tak nak? Sebab tu kena wujudkan kehendak dulu. Kena wujudkan kehendak. Kenapa nak syurga ni Ustaz? Sebab di dalamnya itu ada satu nikmat yang paling besar. Itulah berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tadi surah Al-Fajr ayat 27, 28, 29, 30. Ustaz, nikmat ke jumpa dengan Allah ni Ustaz? Jangan buat pasal tanya macam tu. Pencipta nikmat. Bayangkan. Saya bagi takrif lah sedikit gambaran. Kita cerita bab tamsil bagi akal kita berjalan sikit. Kita kalau tengok satu benda yang cantik pun, cantik pada benda yang mana benda tu bukan cantik pun hakikatnya, tapi dicantikkan pun dah terpegun.
Tengok orang lelaki lah, tengok perempuan cantik cukup lah. Tengah-tengah. Perempuan cantik, bukannya cantik itu perempuan. Perempuan tu perasan je cantik. Perempuan tu perasan cantik. Perasan cantik, kereta yang hebat-hebat, kita pun dah terpegun. Bukan sifat kereta tu pun. Diterjemahkan saja. Ini kan pula pemilik kecantikan. Agak macam mana? Pemilik kecantikan, innallaha jamil. Sesungguhnya Allah itu maha cantik, wa yuhibbul jamal, sukakan kepada kecantikan. Agaknya macam mana? Kalau tengok benda, alat yang bukan sifat, tempelan pun kita dah mengelupu. Orang beli rumah, beri kumpul duit tu, nak beli apa? Beli rumah ke? Bertanya. Orang yang beli rumah tu nak beli rumah ke? Ke beli rumah cantik? Orang duk kumpul duit beria-ria tu, duk renovate rumah beria-ria tu, duk cari apa sebenarnya? Cari rumah ke cari rumah cantik? Kalau cari rumah cantik, duduk mana-mana pun jadi dah. Duduk bawah jambatan pun rumah juga. Rumah ni tempat berteduh. Asal ada bumbung di rumah lah tu, asal ada dinding cukup lah. Tapi maknanya kita nakkan sifat itu. Yang beria-ria nak naikkan lifestyle tu kenapa? Kita nak cantik. Kita nak cantik pada benda tu, bukan benda tu. Dok kita upgrade kereta tu, kita nak apa? Kereta asal kereta. Kereta sorong pun kereta juga. Kereta semua jenis kereta ada 4 tayar, dia boleh start enjin jalan. Tapi kenapa kita nak upgrade tu? Kerana cantik. Itu dia panggil ada yang premium lah, ada yang kereta-keretanya ada yang dia panggil superior car lah, dengan dia punya finishing dia punya. Kita nak beli nilai tu, cantik tu, bagi orang cari. Nah, tiba-tiba pemilik kecantikan tak nak. Habislah syurga tu cantik dah. Pemilik kepada syurga, subhanallah, lebih jauh lebih cantik. Sebab tu kena ada satu azam nak jumpa Allah, sebab dialah pemilik kepada kecantikan seluruh alam jagat raya. Tak ada cita-cita. Ya. Nampak? Tak ada cita-cita. Sebab itulah dia kenapa jawapan kepada masuk syurga itu jumpa Allah. Sebab kita nak jumpa secara directly, empunya kepada sifat yang kita duk cari kat dunia ni, yang duk tercari-cari selama ni, dan sehingga tak puas-puas cari. Contoh nak kaya. Padahal kaya bukan harta. Laisal ghina an kasratil arad. Tidaklah kaya dengan banyaknya harta. Walakinnal ghina an nafs. Akan tapi kaya itu dengan jiwa. Orang hari ini duk kumpul harta tu sebab nak kaya, bukan nak harta. Tapi duk tertipu dengan harta. Duk ingat harta tu kaya. Harta bukan kaya, harta benda. Harta benda. Kaya raya, kaya tu sifat. Benda, harta tu benda. Jisim, benda, fizikal. Kaya bukan fizikal. Kaya tu subjektif. Harta itu objektif, objek. Benda. Tapi manusia duk kaji, duk cari-cari tu sebab fitnahnya begitulah. Pada harta tu ada fitnah kaya. Bagi yang terbuka pintu hatinya, dia tahulah kaya tu apa tu, buat tu dia tak kejar pun. Kalau datang tapi masih dia melihat, mengenal yang kaya. Pun orang bekerja-kerja beria-ria nak jadi kaya, tiba-tiba tak nak jumpa yang maha kaya. Itulah Allah Azza wa Jal. Wa antal ghani wa nahnu fuqara. Kalau yang maha kaya, sesungguhnya kami ini fakir. Clear sedang penonton sedang jemaah mata Allah SWT. Jadi itu perbahasan tajuk itu. Semua orang asal kata saja mengucap 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kullu ummatin yadkhulu jannah. Kullu ummatin, umat Nabi SAW. Dan kita bersyukur kita jadi umat Nabi SAW. Nanti kita ada juga perbahasan tentang surah Al-Qadar. Nanti saya akan masukkan dalam hari-hari seterusnya perbincangan kita, bahawa dalam asbabun nuzul Al-Qadar, surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr.
Ayat itu menyatakan bahawa ada satu dulu zaman Bani Israel, ni umat-umat dulu umur panjang-panjang, dia beribadat 1000 bulan non-stop. Jadi kerana kemurahannya, kerana kita ni umat Nabi SAW, maka Allah berikan padanya ada malam 1000 bulan. Itulah malam Qadar. Umat Nabi SAW, kita beruntunglah jadi umat Nabi SAW. Itu keuntungan yang cukup besar apabila kita ditakdirkan oleh Allah SWT, kita lahir dalam umat Nabi SAW. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT, clear? Jelas matlamatnya, jelas perjalanannya. Kalau sudah jelas matlamatnya, jelas perjalanannya, baru kita cerita tindakan dia. Kalau tidak, lagi sekali buang masa. Sebab tu ni syurga ni, Allah ni hanya untuk orang yang nak. Tak nak, sila pergi kepada benda yang dicari itu. Allah kata, pergilah kamu kepada benda-benda yang memberikan apa saja manfaat dan ganjaran yang bukan sebenarnya perkara itu. Kamu akan merasakannya nanti apabila tiba masanya mengenal siapakah pemilik seluruh Rabbul Alamin. Baik. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Seterusnya, bila kata kita dah tahu kita nak menuju ke syurga, nak jumpa pada Allah, soalan yang kedua kita kena jawab, kita berasal dari mana? Asal usul kita. Untuk memperjelas kenapa nak balik ke syurga. Sebab soalan keduanya adalah kerana kita berasal dari syurga. Wih, ya ke Ustaz? Kita berasal dari syurga? Ya. Kerana apa? Pertama, bagi yang sudah mengucap 2 kalimah syahadah, sudah tentu dia beriman kepada Nabi dan Rasul. Bagi yang beriman kepada Nabi dan Rasul, itulah bermulanya Nabi dan Rasul. Yang pertama itulah adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam ini adalah bapa bagi seluruh manusia. Bapa. Bapa bagi seluruh manusia. Kalau kita rujuk dalam surah An-Nisa, surah An-Nisa ayat 1. Surah An-Nisa ayat 1, apa kata Allah? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Nampak? Allah berfirman, maksud, wahai manusia, bertakwa kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yakni Nabi Adam alaihissalam. Keturunan, orang tanya ni keturunan siapa? Keturunan Nabi Adam. Itu confirm. Kalau payah keturunan tak jumpa jejak, balikkan terus pada Nabi Adam alaihissalam. Ini keturunan mana ni? Keturunan Nabi Adam alaihissalam. Kan senang jawab gitu. Tak payahlah keturunan meromah wangsa lah, apalah, kadang-kadang kita pun tak tahu jugalah. Jadi yang jelasnya keturunan kita ini semua berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Jadi bila kata asal Nabi Adam alaihissalam, nak pula kita Allah takdirkan orang beriman. Allah, ini pun nikmat iman ni, bukan yang kecil anaknya. Nikmat iman ni besar. Sehingga kan Allah rakamkan dalam surah An-Nisa ayat 1, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas suttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Manusia, nak kata nak takwa ni dia kena ada iman. Bila kata Allah pilih kita, yahdillahu linurihi mayasya, Allah memimpin hidayah dan petunjuk kepada siapa yang aku kendaki, dan Allah takdirkan, Allah kendaki kita jadi orang beriman. Subhanallah. Bukan sebab tuknya kita, bukan sebab lain, sebab Allah. Wa iman Nabi SAW, Allah telah tunjukkan bagaimana pak saudara Nabi Abu Talib, yang mana selalu dengan Nabi, yang menjaga Nabi, yang membesarkan Nabi, yang bagi seluruh harta Nabi, sayang kat Nabi. Tiba Allah tak bagi iman. Dia bersyukur tidak orang jadi orang beriman. Sebab orang beriman, dia tahu asal usul dekat mana. Bila dia tak ada iman, macam nak cerita asal usul? Sebab tu susah nak cerita asal syurga. Susah. Sebab syurga ni bagi orang beriman. Kalau dia tak beriman, susah. Jadi makanya kat situ kaitkan balik tadi, clear? Keturunan kita keturunan Nabi Adam AS. Baik, apa dalil mengatakan Nabi Adam AS ini daripada syurga? Maka Allah kata dalam surah Al-Baqarah ayat, surah Al-Baqarah ayat 10. Bukan ayat 10. Surah Al-Baqarah ayat yang mana bercerita, wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal jannah, ayat 35. Daripada surah Al-Baqarah ayat 35 Allah berfirman,
kepada Nabi Adam alaihissalam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minaz zalimin. Sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Khair. Sebelum saya terlupa dan nak panjangkan perbincangan kita ni, mana-mana yang ada tafsir Al-Quran mengandalkan Ramadan ni bulan Al-Quran juga, Ramadan bulan Al-Quran, maka pakat-pakat ambil tafsir Quran, duk buka setiap rujukan ayat yang saya katakan. Boleh tengok maknanya. Walaupun boleh tengok dengan guna handphone, tapi handphone tu bukan mushaf Al-Quran. Handphone tu boleh lah, cuma kita ambil Al-Quran tu, kita buka mana. Tadi dalam surah apa tadi? Surah Baqarah ayat 35. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minaz zalimin. Yang bermaksud, dan kami berfirman, hai Adam, kata Allah, kata tinggallah kamu dan isterimu di syurga. Clear? Tinggallah kamu dan isterimu di syurga ini, dan makanlah makanannya yang banyak lagi baik di mana saja kamu sukai, dan janganlah kamu mendekati pohon ini, wala taqraba hadhihi syajarah, dan janganlah kamu mendekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang yang zalim. Nampak? Nampak tidak? Ada jelas tak? Nabi Adam AS daripada syurga? Ada tu. Surah Al-Baqarah ayat 35. Clear? Kita keturunan daripada Nabi Adam, ada dalil tidak? Ada tadi surah An-Nisa ayat 1. Dari dirimu yang satu. Dirimu yang satu ni mana? Dari Nabi Adam AS. Itu keturunan. Cuma bagaimana boleh ada orang baik orang jahat ni, Ustaz? Bagaimana ada orang baik ada jahat ni? Maka kata Allah sambung dalam surah Al-Baqarah ayat 36. Allah sambung. Allah kata apa? فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Ayat 36. Baik. Lagi sekali satu perkara yang nak ditekankan dalam perbincangan kita ni, sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu diturunkan petunjuk bagi manusia, hudal linnas. Tapi Al-Quran hanya berguna bagi zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, orang yang bertakwa. Al-Quran menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Orang bertakwa apa ciri dia? Awal Allah kata, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fih, tiada keraguan. Orang yang bertakwa dia tak ada dah ragu-ragu, hidup dia syak wasangka 50-50, ya ke tidak, ya ke tidak, keraguan banyak. Nanti kita cerita perjalanan ni, panjang ni perjalanan ni. Ni saya cerita dulu, dia panggil muqaddimah dia. Kitab ini Al-Quran itu bagi orang yang bertakwa. Maknanya nilai takwa tinggi. Bukan sebarang-sebarang orang. Tapi kalau Allah nak bagi dia asbab iman, sebab Allah nak jadi orang bertakwa lah. Maknanya hanya orang yang bertakwa je boleh jadikan Al-Quran ni sebagai petunjuk dia. Apanya ciri orang bertakwa? Inilah perbahasan yang nanti kita sambung, perbahasan panjang lebar tentang takwa. Antaranya itu adalah, kata Imam Hasan Basri rahimahullah ta'ala, takwa itu diterjemahkan dengan melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangannya. Atau dalam konteks takutkan Allah. Lam yakhsha illallah. Lam yakhsha illallah. Nampak tidak? Jadi bila kata lam yakhsha illallah, tiada ketakutan. Sebab takwa ni hauna, Nabi kata. Hauna adalah hati. Dia kata takwa kerja hati.
Bila kerja hati ni, ni nanti kita nak masuk ni. Nak masuk perbincangan kita tadi. Apa kata Allah tadi? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Dia kata jiwa-jiwa yang tenang, persiapannya hati. Dalam hati ni tidak boleh ada keraguan, tidak boleh ada ketakutan, tidak boleh ada kebimbangan. Tentang apa? Tentang Allah. Bila dia tidak ada kebimbangan tentang Allah, janji Allah, secara tidak langsung dunia ni tiada kebimbangan. Ini efek kepada orang yang membina ketakutan kepada Allah, membina keyakinan kepada Allah, membina segala apa sahaja yang dijanjikan oleh Allah itu dengan amalan-amalan ketaatan. Kesan dia, Allah akan berikan dia ketenangan di dunia. Arti kata lain, dunia dia tidak menjejaskan dia. Atau dalam bahasa mudah saya tulis, susah tidak merasa susah, senang tidak merasa senang. Atau susah tidak menyusahkan, senang tidak melalaikan. Ini ciri orang takwa. Saya kupah dalam bab kehidupan. Susah tidak menyusahkan, senang tidak melalaikan. Ini ciri orang yang hatinya sudah ada ketakutan kepada Allah. Dia sudah tidak takut dengan dunia. Maka di saat Allah uji dia susah, tidak menyusahkan dia pun, sebab dia ada Allah. Di saat Allah bagi dia kesenangan yang melimpah ruah, tidak melalaikan dia, sebab dia tak takut pun hilang, sebabnya bagi Allah. Maka dia tetap menjaga ketaatan, tak lalai. Ada orang makin senang makin lalai, makin takut kehilangan. Ini bukan orang takwa. Ini orang takut harta. Orang takut harta, dia takut kehilangan dunia, maka dia kerjalah dunia itu selagi hayat di kandung badan. Tingkatan ilmu dan amalnya masih sama, dia takut yang lama. Pejam celik sudah berada di hujung nyawa. Mati apa pun tak ada. Ini yang bahaya. Jadi susah tidak menyusahkan, senang tidak melalaikan. Ini ciri orang yang Allah akan bagi dalam hati mereka itu ketakwaan. Jadi dah jelas bagaimana keturunan kita itu daripada Nabi Adam AS. Kita keturunan asal daripada Nabi Adam AS. Kita umat Nabi Muhammad SAW. Itu jawapan dia. Kita keturunan Nabi Adam AS sebab kita dijadikan daripada Nabi Adam AS itu dari diri yang satu. Cuma Nabi Adam AS kejadian daripada tanah, manusia itu nutfah. Surah Sajadah ayat 8 daripada air mani, berkembang biak. Kita keturunan Nabi Adam AS, kita umat Nabi Muhammad SAW. Baik, maka di situ kenapa tadi wujud ada dua golongan? Sebab Allah cakap dalam surah Al-Baqarah ayat 35, kata Allah, dan kami berfirman, ayat 36, ayat 36, lalu keduanya, yakni Nabi Adam AS, lalu keduanya digelincirkan, diperdaya oleh syaitan dari syurga itu. Nampak? Diperdayakan dari syaitan dari syurga itu dan dikeluarkan dari keadaan asal, dan kami berfirman, turunlah kamu sebab kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Ada je punya time frame. Surah Al-Baqarah ayat 36 clear cut. Allah kata clear. Dunia, ni kata Imam Hasan Basri pula, kalau nak kaitkan dengan dunia tempat Nabi Adam diturunkan sebagai hukuman. Sebab tu ada hadis mengatakan dunia ni penjara. Dunia ni bukan tempat tinggal kita. Kita tinggal kat syurga. Cuma nak balik tu satu hal tu, satu masalah ni. Kita asal kat syurga. Tapi cuba bayang ulama ada syarahkan. Bayangkan dengan satu kesalahan terkeluar. Kesalahan maksudnya bukan bermaksud Nabi Adam AS tidak maksum. Nabi Adam AS itu maksum. Cuma pengajaran. Siti Hawa. Siti Hawa bukan keturunan Nabi. Jadi Siti Hawa melakukan kesilapan. Kesilapan ini bukanlah kerana silap yang merosakkan, tapi pengajaran untuk kita. Jadi turun satu je kesilapan, tapi hat-trick ni jangan main-main. Satu kesilapan ni kalau kita ulang, kita pun akan terkeluar daripada syurga. Bayangkan kita yang 1001 kesalahan, tiba-tiba dengan satu keampunan masuk syurga. Tapi itulah dia kelebihan Allah Ta'ala. Baik, maka daripada keturunan itu nak menuju syurga ini akan ada dua golongan. Satu golongan itu menjadi musuh kepada satu yang lagi. Allah kata musuh, jadi musuh.
Ini menentang jalan ke syurga. Siapa tadi Nabi kata? Waman asani faqad aba. Siapa yang membenciku, memusuhiku, menderhakaiku, itulah orang yang enggan. Maka akan ada golongan yang menentang nanti. Ini telah ditakdirkan oleh Allah. Cuma kita tidak mahu benda ini dibiarkan bimbang-bimbang kita rupanya tertakdir ataupun ditakdirkan ke jalan yang menentang. Oh, cukup takut ni. Main-main. Sebab itu sampai waktunya kesenangan yang ada limitation, ada expiry date, ya? Ada expiry date. Jadi nak bagi tahunya macam mana cerita dunia ni susah macam mana pun tak kekal. Jadi sebab tu orang alim, orang ulama, orang alim ni yang ada arifin billah ni, mereka tak risau dengan susah sebab susah tak kekal. Dan mereka tidak lalai dengan senang sebab senang pun tak kekal. Sebab sampai suatu tahap senanglah macam mana pun mati. Tak kekal. Jadi nak senang sangat-sangat pun tak boleh. Oh, seronok sangat pun tak boleh sebab sangat takkan ada. Sebab tahu ada limit. Nak susah sangat, takut dengan susah sangat, tak usah bimbang sebab ada limit. Dia tak ada senang, tak ada susah, dia tak ada. Tapi yang tak ada limit nanti apa? Akhirat. Nah, ini kita bimbang. Akhirat. Ini dirakamkan dalam surah Al-Alaq. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Manusia akan lebih pilih dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan akhirat itulah yang kekal. Kekal. Maka kalau ditakdirkan di akhirat nanti susah, subhanallah, susah yang kekal. Jangan main-main. Kalau ditakdirkan senang di sana, senang yang kekal. Clear. Jadi sebab itu formulanya mati sekali, hidup dua kali. Mati sekali, hidup. Nampak? Mati, hidup, mati, hidup, hidup. Dua kali tu, lepas tu dah tak ada mati dah. Mati sekali je. Sebab tu hati-hati dengan mati yang sekali ni. Sebab dia tak ada repeat dah. Hidup, kalau mati ni susah. Mati, susah, mati. Kemudian bangkit, susah, habis. Tiada talian hayat bagimu, habis. Senang, mati, bangkit senang juga, senanglah sampai bila-bila. Itulah kesusahan, kesenangan yang berorientasikan akhirat. Ini kita tahu dulu cerita ni, susu jalur ni, kronologi ni kita clear. Barulah kita melihat dunia ini ada limitation dia. Nah, jadi golongan yang menentang ini, dalil ini itulah surah Al-Baqarah ayat 36. Memang Allah Ta'ala dah takdirkan ada golongan yang akan menentang. Turunlah kamu ke dunia, turunlah kamu. Sebahagian kamu menjadi musuh bagi yang sebahagian yang lain. Sebahagian, mana itulah berlaku cerita Qabil dan Habil. Qabil dan Habil. Di situlah datangnya Qabil yang sangat berdendam dengan Habil. Maka di situ turun lagi generasi-generasinya. Dan semua ini, generasi ini dia ada dia punya database ataupun sandaran dia. Yakni satu generasi mengikut pada Tariq Nubuwah, yakni waman ata'ani, yang taat kepada Nabi. Bermula dengan Nabi Muhammad SAW, kita umat Nabi SAW. Dan ada yang ingkar, asa waman asani, yang derhaka, faqad aba. Ini faqad aba maksudnya ikut pada Tariq keiblisan, iblis, Tariq keiblisan. Ini ikut Tariq iblis. Bila kata ikut Tariq iblis, sifat iblis apa? Enggan, suka menentang, suka melawan, suka agiu, suka merendahkan, sombong, aba wastakbar. Ini jalan dia. Agiu, Qabil agiu. Kenapa pula? Pak dia suruh dah bagi. Qabil agiu. Kenapa pula? Padahal itu suruhan Allah, agiu. Kenapa pula kena tutup aurat, Ustaz? Kenapa pula jangan ada cemburu, Ustaz? Cemburu tu bukankah fitrah kehidupan? Memanglah fitrah, tapi kalau tak diselesaikan jadi parah. Maka bila kita rujuk pada hadis, cemburu itu hasad. Hasad tidak boleh ada dalam hati. Dia membakar amalan. Oh, tak boleh. Tak boleh lah, janganlah pertahankan kalau benda tu dah ada nas kata tak boleh. Ini masalah kita ni, akan ada golongan yang menentang. Bila kita cerita bab kebenaran,
nak pula bab kehidupan, yang kita merungkai kembali persoalan demi persoalan kehidupan, maka ada yang menentang nanti. Ada yang tak kena dengan jiwa dia. Sebagai contoh, ada satu komen saya baca, ada orang share satu video saya tu tentang sifat iblis. Seorang isteri kena taat dengan suami, zahirkan sifat kasih sayang, bukan sifat keiblisan. Ada quote kat situ cerita tentang kahwin lagi. Kali komen tu kata seorang isteri dia tahu macam mana suami tu mampu tak kahwin lagi. Kena faham kat sini. Kalau itu pun dia kata, kalau itu pun sifat iblis macam mana tu katanya. Sekarang ni nak kena bagi tahu. Tahu suami tak mampu satu bab, tapi menentang suami, merendahkan suami satu bab. Sekarang ni dia tahu suami tak mampu, tapi dia menentang. Dia lawan suami, dia marah suami, dia rendahkan suami, dia pelikirkan suami. Itulah iblis. Kita tak marah, kata memanglah isteri tahu mampu tak mampu. Sebab isteri tidur sebantar dengan dia, sekatil dengan dia, tahulah. Tahu duit banyak mana, mampu tak mampu, nafkah ke, dia tahu. Tapi berbeza dengan orangnya iblis. Bila kata Allah uji dengan perkara yang dia tak suka, walaupun ada dalam hukum, ta'adud ni ada dalam hukum, tapi bila dia tak suka, dia akan tiru sifat iblis lah. Sifat iblis apa? Menentang. Sifat orang yang taat, menerima. Walaupun dia tahu suami dia tak mampu, dia terima dulu. Dia terima, kemudian dia bincang elok-elok. Dia bukan marah-marah. Marah bukan sifat orang beriman. Marah benda-benda yang ada hukum. Lain kalau marah itu pada perkara yang dibenarkan. Jadi marah agama dihina, tu kena marah. Tapi ini bukannya agama dihina. Semua perangai suami itu. Itu contoh. Ada orang yang menentang. Aba wastakbar. Kalau dia tak menentang pula, dia sombong. Nampak? Clear sedang penonton senyap mata Allah SWT. Khair. Jadi begini. Maka apa kaitannya dengan perluasan Ramadan ini? Apa kaitannya? Maka di sini sebab itu kalau kita rujuk kembali syariat Ramadan ini, syariat saum, itu dalam surah Al-Baqarah 183. Yang mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka barulah kita masuk cerita tentang persiapan. Dah nak sangat ni Ustaz, nak sangat ni. Ya ni, sungguh ni. Sungguh, tiada talian hayat ni. No turning back. Tak ada paksaan. Tak ada paksaan, no turning back tau. Sebab tu masuk agama la ikraha fiddin. Tak ada siapa pun paksa. Betul? Jadi kalau tak ada siapa paksa, bila kita cerita bab hukum, jangan pula terpaksa. Kenalah rela. Kena rela lah. Kena rela. Jadi makanya di sini persiapannya itu menjadi orang bertakwa. Persiapan untuk ke syurga itu adalah takwa. Takwa. Sebab tu datangnya Ramadan. Cuma kita nak bahas seberapa faham kita tentang takwa. Maka di sini Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, bagaimana ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi maknanya di sini bila kata menuju kepada road to jannah, jalan menuju ke syurga, itu dengan jalan takwa. Jalan takwa ini melalui dengan Ramadan, dia mengajar kita untuk membina, membentuk jalan takwa. Baik, jalan takwa ini bagaimana sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Baik, kalau kita tahu dulu, kita tahu takwa ni kerja apa? Amalan apa? Baik, mari kita clearkan dulu. Takwa ini amalan hati. Kita tak nak sebut dia takwa, tapi tak tahu kat mana duduk takwa dia. Apa takwa ni Ustaz? Bukan restoran mamak takwa, tu mamak takwa. So mamak memang kat situ ada roti canai. Ada macam teh tarik lah apa semua tu. Nama je lah, kita duk faham lah nama. Tapi kita tak nak faham kita duk itu je kita faham. Khatib kita duk hari Jumaat, lagi sekali lah tak ada kita solat Jumaat. Terimalah qada dan qadar ini. Khatib menjadi rukun. Ittaqullah
faqad fazal muttaqun. Ittaqullah, takwalah kepada Allah. Takwalah kepada Allah. Mudah-mudahan kamu berjaya. Okey, baik. Jadi pertama kena tahu, takwa itu amalan hati. Baik. Bila kata amalan hati, apa dasar perkataan takwa? Wiqayatan, yakni menjaga. Takwa ni adalah menjaga hati. Tu dia. Takwa itu menjaga hati. Jadi kalau takwa tadi takut Allah tu, jaga hati supaya takut Allah. Takwa itu menjaga hati supaya takut Allah. Sebab kalau tak jaga hati ni, dia akan takut benda lain. Pom dia pergi tempat lain. Dia pergi takut kat duit, dia takut kat bini, dia takut kat suami, dia tak banyak ketakutan. Maka dalam menjaga ini dinamakan istilah penyucian. Menyucikan hati. Sebab bab jaga ni macam jaga kereta lah. Kereta tu cantik dah, katalah kita ada kereta, ataupun baju lah. Ni putih elok ni. Maksud jaga ni bukan benda kotor, jaga benda bersih. Makna jaga hati ni fitrah, bersih. Bila jaga hati, maknanya jaga hati supaya jangan bagi kotor. Sebab hati ni asalnya bersih. Wa nafsi wa ma sawwaha. Wa nafsi wa ma sawwaha. Demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya. Hati ni bersih dah. Cuma kadang-kadang dia kotor. Kotor bersihkan. Basuh dia daripada kotoran-kotoran yang menyebabkan hati itu kotor. Apa ciri hati kotor? Tak puas hati. Terus dia fahamkan dalam perbahasan kita ni. Apa ciri hati kotor? Tak puas hati, sakit hati. Senang cerita. Tak usah duk faham hati kotor ni macam mana, Ustaz. Tak puas hati. Oh, tak puas hati ni kotor. Ya. Tak kisah nak kona-kona kot lain dah. Straight forward dia. Masa dah tak ada, nak kiamat dah pun. Duk sadin, duk tersidai lagi tu. Hati saya ni, Ustaz, hati ni tak puas hati. Sebab apa tak puas hati ni? Kotor, hati kotor. Oh, hati kotor tak puas hati. Ya. Kenapa hati tu tak puas? Kenapa hati itu tak puas? Sebab hati itu, kenapa tak puas hati? Sebab hati itu tidak dipuaskan. Kenapa hati itu tak puas? Kerana tidak dibersihkan. Hati yang tidak puas itu kerana hati itu tidak dibersihkan. Dibersihkan, Ustaz. Saya ngaji, saya baca Quran selalu, Ustaz. Ni dalam Ramadan ni kan tadarus Al-Quran ni, Ustaz. Datang Ramadan tadarus lah. Bila habis Ramadan tak ada terus. Mari Ramadan tadarus, tak ada Ramadan tak ada terus. Memanglah baca Quran tu membersihkan hati. Masalahnya kita baca dengan lisan, bil lisan. Al-Quran itu baca dengan iman, dengan keyakinan hati. Bukan baca dengan mulut. Baca dengan hati. Bila baca dengan hati, perbahasannya panjang. Bukan baca bunyi. Baca hati ni, faham, lihat dengan mata hati, faham, penghayatan, merasai pula. Tentang apa? Tentang Allah. Bukan cerita ketik. Oh, duk baca-baca, Ustaz, belum tentu bersih. Belum. Sebab kalau tak faham, tak guna juga. Macam sebut kalimah thayyibah, la ilaha illallah, tak faham, tak jadi apa. Sebab tu agama itu dengan faham. Sebab tu Nabi kata, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu hafiddin. Barang siapanya Allah nak berikan dia kebaikan, maka diberikan kefahaman. Nak faham ni lah kena jalan tarik ilmu. Amalan hati ni dibersihkan bukan dengan amalan yang kita duk nampak zahir tu. Amalan zahir silap-silap merosakkan hati dia kalau tidak dibersihkan dulu. Oh, iya ke? Iya, iblis. Iblis sifatnya apa? Sifat iblis alim. Sifat iblis apa? Sifat iblis abid. Alim, abid. Tapi khauf tidak. Khauf tak ada. Dia tak ada. Ini kata kalam guru, kalam ulama dalam kitab Tazkiyatun Nafs. Saya buat rujukan perbahasan kita daripada kitab Tazkiyatun Nafs. Cuma saya rearrange balik perbincangan dalam kitab ni. Kitab Tazkiyatun Nafs mula sekali disusun oleh Dr. Said Hawa.
rahimahullah ta'ala ada dengan adab. Sebab tu ulama' dulu letakkan adab. Adab ni apa? Akhlak. Perangai ni yang akan membersihkan hati. Perangai. Nuntut ilmu tu adalah akan masuk, amalan ni akan masuk pada hati. Sebab tu ada orang baca Quran tak masuk dalam hati. Ada orang yang solat tak masuk dalam hati. Sebab hatinya tidak dipersiapkan. Hati kotor, tak puas hati. Tak puas hati dah. Hati kotor itu hati yang tak puas hati, resah hati, sakit hati. Apa ciri hati kotor? Hati yang sakit. Biasa dengar saya sakit hati Ustaz, saya sakit hati. Mana hati kotor tu? Hati-hati sebut sakit hati. Kalau jumpa orang yang alim, orang yang berilmu, kalau dia suruh ulang saya sakit hati saya, mana hati kotor tu? Jangan main-main. Jangan main-main, jangan salah sebut dengan orang yang arif ni. Kan dia suruh balik, pergilah istighfar banyak-banyak. Habis cerita. Saya sakit hati Ustaz, orang tipu saya, baliklah istighfar. Saya sakit hati Ustaz, suami saya duk kahwin lagi, baliklah istighfar. Itulah. Sebab apa? Hati sakit. Ciri orang yang kotor hati dia juga adalah sakit hati, lalu sakit hati. Malah dia jadikan sakit hati itu perkara yang asas dalam kehidupan. Perkara basic. Dia kata basic lah Ustaz, sakit hati, nama pun ada hati. Pula dah kat situ di kona ni. Dah nama pun ada hati Ustaz. Nampak? Jadi sedang penonton, sedang imam Allah SWT. Jadi amalan hati ini dibersihkan dengan kaedah-kaedah yang telah disyarahkan oleh ulama. Itulah datanya perbahasan tentang tazkiyatun nafs, penyucian hati. Ingat, cuma diperlukan bimbingan. Dia bukan sekadar main cuci hati Ustaz. Macam cuci baju lah, cuci kereta. Kalau tak kena dicuci pun kotor juga. Kereta tu kotor kalau tak kena bahan-bahan dia, tak kena cara dia, kotor lah juga. Cuci kalau orang tak pakar, kalau bukan kerjanya menyuci, tiba-tiba nak curah air dia, masih ada kekotoran. Kita ambil kereta kotor atau baju kotor, adanya kotoran degil, siap bulat lagi kelas sabun kan. Macam-macam jenis sabun keluar tu. Ada yang kotoran biasa pakai air je. Ada yang degil kelorok. Ada yang degil sangat, buang terus lah, kotor sangat. Itu perumpamaan dia. Jadi maknanya kena ada bimbingan. Jadi kena bimbingannya apa? Dengan guru. Kena ada mursyidnya. Jadi sedikit sebanyak dengan kalam-kalam guru, kalam-kalam mursyid ini bila kita sampaikan, terkesan dekat hati kita nanti. Baik, kita sambung lagi. Dan mestilah kalam guru, kalam ulama, kalam mursyid ini berdasarkan pada kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalam Rasulullah SAW tu berdasarkan pada kalam Allah, Al-Quran. Itu kata kita kata tadi, Al-Quran itu pembersih hati, syifa sudurin nas. Tapi bukan ambil sekadar baca lisan, tak jadi. Sebab tu jangan terkejut lepas habis tadarus dia maki orang semacam nyaman. Saya dengar sendiri live dikongsikan oleh Dr. Farid Ravi. Dr. Farid Ravi, tapi bagus lah dia. Dia share pengalaman dia masuk Islam, tiba-tiba nak masuk tadarus. Biasa kita Ramadan tadarus. Tiba-tiba ditanya oleh tekong, dia tanya pandai baca tak pandai ni, tak pandai tak payah duduk. Dia sound direct lah. Kesian kawan tu katanya. Tak apalah, berazam dia menangis Dr. Farabi. Saya tengok dia punya video lah, tengok Allah. Dia menangis, dia berazam pergi belajar. Nampak? Jangan ingat orang baca Al-Quran dengan lisan ni hati bersih. Itu bimbang jadi fitnah tu. Jangan ingat orang yang tajuk malam tu hati bersih. Jangan ingat. Sebab tu kena faham. Tapi Ustaz kalau tak buat, tak buat teruk lagi lah. Kalau yang buat pun belum tentu hati bersih. Kalau yang tak buat, kalau tak buat lagi lah, balik awal lah. Sebab tu jangan duk pisah-pisahkan. Kalau dah buat, pastikan bersih. Kalau belum buat, berusaha nak buat dengan hati yang bersih, supaya tidak difitnah amalan itu nanti. Sebab tu amalan saum ni, amalan Ramadan, saum ni, amalan yang tidak melibatkan orang tak nampak. Quran nampak, solat nampak, sedekah nampak, saum tak nampak. Bila tak nampak, ini kerja takwa. Takwa ni tak nampak. Takwa ni tak nampak. Hauna Nabi kata. Hauna Nabi kata. Jadi itulah penyucian. Apabila kaedahnya adalah jangan mencari pujian, jangan mencari pengaruh makhluk. Kelak kamu terhijab dengan Khalik. Kalau kita mencari pengaruh makhluk, kelak kita terhijab dengan Khalik.
Kita mencari makhluk, tertutup kita dengan pencipta. Sebab tu banyak kaedah-kaedahnya yang kita akan 360 terbalik. Tak dipuji Ustaz, tak dihargai, sakit hati saya. Mana hati sakit tu? Dia kalau orang yang okey, dia malah resah bila diberi perhatian oleh manusia. Malah dia bimbang benda itu melalaikan. Ini kalam ulama. Ulama tak suka dipuji. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Khair, kita sambung. Baik, maka kerja untuk takwa ni, ulang, kerja untuk takwa ni adalah kerja yang menjaga hati. Kerja takwa adalah kerja menjaga hati. Lalu takwa dipanggil juga berhati-hati, supaya hati ini tidak jatuh daripada Khalik kepada makhluk. Hati ini telah berada pada Khalik, yakni takut Allah. Bila tidak dijaga, jatuh pada makhluk, habis. Bila hati ni tidak dijaga, jatuh pada makhluk. Asalnya dari Allah, tapi bila tidak dijaga, jatuh kepada makhluk. Jadi takwa menjaga hati. Baik, dalilnya mengatakan tentang penyucian ini. Baik, kita cerita debat dalil penyucian. Dan surah Al-Baqarah 129. Rujuk surah Al-Baqarah 129. Baik, dalam surah Al-Baqarah ayat 129. Buka. Mana yang ada Quran tu buka. Baca dengan hati. Jangan baca dengan mulut. Niat tu. Bila baca Quran, kena baca dengan hati ni. Apa dia? Nak faham. Surah Al-Baqarah 129, kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Yang bermaksud, ya Tuhan kami, utuskanlah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan Al-Hikmah, serta menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkau lah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Yuzakkihim. Nampak? Maka tugas Nabi SAW ini menyampaikan ayat Quran, kemudian mengajar dan menyucikan. Ini kerja menyental ni, nyaman. Geng cuci-cuci dia panggil. Alat penyucian melalui kalam Al-Quran dengan as-sunnah al-hikmah. Hikmah ni adalah sunnah, kaedah pelaksanaan itu. Baik, itu surah Al-Baqarah ayat 29. Maka penyucian wa yuzakkihim ini menyucikan mereka. Nanti kita akan masuk penyucian yang bermula dengan penyucian yang kotor paling tahap tinggi, itu penyucian daripada sembahan-sembahan lain, syirik. Nampak penyucian dia ada strata, dan mana kalau berkaitan dengan hati ni, dia sebut ada penyakit hati, dia punya pengasas ataupun pencetus kepada penyakit hati itu adalah amalan yang paling Allah tak suka dan paling bahaya, syirik. Itulah dia. Bermula hasad, dengki, khianat, ujub, riak, syirik. Jadi kalau kita lihat di sini dan surah Al-Baqarah ayat 129, bagaimana kalau kita lihat penyucian itu menjadi min agenda kita, min agenda para nabi dan rasul, mengutuskan itu dengan ayat Quran, dengan sunnah untuk menyuci. Wa yuzakkihim. Wa yuzakkihim. Khair, seterusnya, dalil yang seterusnya surah Al-Baqarah 151. Apa kata Allah? 151. Mari kita lihat. Kama arsalna fikum rasulan minkum yaslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Surah Baqarah ayat 151, kata Allah, sebagaimana kami telah mengutus kepada Adam AS rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan menyucikan kamu dan mengajarkan kepada Adam AS Alkitab dan hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Nampak? Jadi maknanya penyucian lagi sekali. Wa yuzakkihim, menyucikan kamu, mengajar. Nampak? Menyucikan lagi. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT, itu dua dalil surah Baqarah 129
Al-Baqarah 151. Banyak lagi. Surah An-Nazi'at ayat 18. Surah An-Nazi'at wan Nazi'at. Surah An-Nazi'at ayat 18. Yang mana Nabi Musa AS berdialog bersama Fir'aun. Allah rakamkan kata-kata Nabi Musa AS dengan Fir'aun yang bermaksud, dan katakanlah kepada Fir'aun, Allah suruh kata kepada Fir'aun, apakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri daripada kesesatan? Nampak? Kesesatan. Surah Al-Baqarah 151, bukan 51. Al-Baqarah 151. Tadi 151. Surah Al-Baqarah 151. Ada yang silap tulis tu. Ada yang silap tulis 151. Khair. Terus surah An-Nazi'at ayat 18. Ada lagi dalil? Ya, sambung surah An-Nazi'at tadi. Allah berfirman yang bermaksud, dan kamu akan dipimpin ke jalan Tuhan kamu supaya kamu takut kepadanya. Nampak? Jadi penyucian hati ini dan surah An-Nazi'at ayat 18 adalah untuk kita takut kepada Allah. Makna kalau takut selain Allah dan kerja hati ni, makna itu adalah kotor. Kotor. Baik. Seterusnya ada lagi surah Al-Lail ayat 17. Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu, yakni 17-18, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Nampak? Jadi pembersihan ni tak lari, itu menjadi agenda utama dalam kehidupan bagi seorang yang nak menuju ke jannah, menuju pada Allah. Dan terus lagi surah Asy-Syams ayat 9. Wa nafsi wa ma sawaha, sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu. Menyucikan jiwa itu. Dan merugilah, dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotorinya. Nampak? Jadi maknanya penyucian ini main agenda, kerja utama, kerja asas dan kerja yang sentiasa kena buat. Cuci. Macam kita lah, mandi, cuci, mandi. Kena mandi, kereta kena basuh, baju kena basuh, kalau tidak kotor. Jadi maknanya penyucian kena berterusan. Kena faham dulu. Maka juga di sini kena faham penyucian ataupun at-taharah. Kalau dalam fikih fardu ain itu menjadi kewajipan belajar bab taharah. Jadi cuma kita tekankan dalam bab hati, qalbi. Nak bagi tahunya najis pada pakaian, tempat dan badan, najis pada pakaian, tempat dan badan tak diterima oleh Allah. Solat Allahu Akbar, tu dia baca 30 juzuk. 30 juzuk baca. Ada tak cicak? Ada tak cicak? Batal. Nampak? Tak ada kompromi dalam bab fikih, batal. Allahu Akbar. Ni kan ramai-ramai yang isteri-isteri di rumah sana tu, saya yakin doa mereka semua makbul. Sebab apa Ustaz? Sebab kan mengimpikan suami jadi imam. Sekarang kan ramai jadi imam tu. Ustaz, saya nak suami saya jadi imam. Inilah masa ni suruh suami jadi imam. Kan? Tengah jadi imam ni, baca tu dia sedap tu. Habis, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Puji suami, isteri puji. Sedap abang baca. Suami cakap, itu abang belum ambil uduk lagi tu. Kalau abang ambil uduk sedap lagi. Punggah katanya. Tak ambil uduk lagi, masih ada hadas. Tak dikira. Tak boleh. Ada najis sikit, ada tek cicak. Tek cicak pun sikit, bukannya dia cicak cirit birit. Kalau cicak cirit birit tu lagi teruk. Sikit pun tak boleh. Bersih. Hadas kecil, hadas besar, najis. Hadas pada dirilah. Hadas kecil, hadas besar. Kalau najis pada tempat, pada pakaian, pada badan pun pada badan sama. Nampak? Tak dikira. Tak dikira. Baik. Itu sah batal. Kalau najis pada hati, nah, najis pada hati, walaupun ada sebesar biji sawi sombong, Allah tak terima. Tak cium bau syurga. Bayangkan. Sebesar biji sawi, samalah sebesar biji sawi dengan najis tak cicak tadi. Tak diterima. Jadi maknanya
Sama berat dia. Kalau fikih pun sama berat kena bersih, bab hakikatun pun sama berat kena bersih. Dua-dua berat. Kena berat tu panggil taklif. Tapi tidaklah memberatkan, membebankan, tidak ada. Tapi kita bersungguh-sungguh nak membersihkan. Jadi kerja membersihkan pada hati ni bukan kerja main-main. Sebab tu saya kalau dah sampaikan yang mana dah mengikuti lama ni, alhamdulillah lah. Ustaz, tegahnya Ustaz, orang kadang marah dah. Dah tu kalau yang jenis kotornya bukan alang kepalang kotornya. Takkan nak sembuh gosok. Ada orang basuh gini. Mana ada orang basuh gini? Itu bukan basuh, tu gosok panggil. Itu belai. Tak ada. Berus. Faham dulu takrif cuci. Dari sudut akal faham cuci. Mana dia cuci tu dengan kelembutan? Cuci semua main kasar dia. Kasar ni maksudnya kasar sesuai dengan keadaan itulah. Mesin basuh cuci. Mesin basuh mana ada basuh macam ni? Basuh pusing macam ni apa? Walaupun kalau dry cleaning Ustaz, sama juga panas. Dry cleaning panas sampai tertanggal kotor dia. Nampak? Jadi takrif cuci, tiba-tiba dia cakap, sabarlah banyak-banyak ya. Mana yang nama Sabariah tadi? Sabarlah ya. Perempuan memang macam tu. Sabarlah. Pakat lemau lah. Nak pula baru dengar pula, baru tahu, oh ya ke Ustaz, bab perasaan, oh ya ke, main ya ke lagi teruk kena. Kalau main ya ke baru nak mula katanya, memang sakit lah. Tapi tak apalah, sakit yang menyehatkan daripada sihat yang menyakitkan. Hati-hati. Lebih baik memilih sakit yang menyehatkan daripada sihat yang menyakitkan nanti. Contoh, sihat gula, sihat gula tu. Mana sakit? Dia punya makan gula tu tak ingat dunia. Dah lama sakit. Lebih baik sakit daripada menjaga makan dia. Sakitnya Ustaz ni. Dah lama sihat. Macam kita lah, dikurung PKP ni. Sakit. Tapi alam sihat. Air lagi jernih. Binatang berkeliaran elok. Saya nampak video kat Putrajaya tu, elok memerang keluar. Boleh pula memerang keluar. Pergi laki dia apa? Nampak? Air jadi mendap. Lapisan ozon pula. Atmosfer ozon kan? Menebal balik. Laut tidak tercemar. Tak ada karbon dioksida banyak. Memang sakit. Tapi dalam kesakitan menyihatkan daripada sihat menyakitkan. Selama hari ini kita buat sihat tapi menyakitkan. Sihat pergi cari penyakit, pergi makan benda-benda pelik, makan benda-benda yang beracun, benda-benda yang mendatangkan virus. Sebab apa? Sebab sihat dia pasal lah tu. Cuba kalau sakit, ada nak makan yang berkepak tu, bukan kata apa, nak minum air pun tak selera. Sakit lah, tak selera, nak minum air pun tak selera kalau dah sakit. Tapi yang tak selera, cuba belajar. Orang sakit tak selera, sihat kan? Tu ada juga orang bagi tip, kalau nak tengok makanan yang betul-betul sihat, tengok orang sakit makan. Sihat lah tu. Kalau tengok orang sakit makan, tak makan saja, memang itu tak boleh, ni tak boleh, banyak tak boleh, itu tak boleh. Lama pening. Cuba jumpa doktor japakan nutrisi tu, tengok cerita lagi. Lala tak makan. Itu tak boleh, ni tak boleh. Nampak? Tapi sebab kita sihat, yang melalaikan, datang penyakit, malah membuat kerosakan. Lebih baik benda yang menyakitkan tetapi menyehatkan. Khair, sidang penonton sidang jemaah mata Allah SWT. Khair. Itu kalau kita lihat pada dalilnya Al-Quran, penyucian. Baik, mari kita sambung sikit sebelum kita buat kesimpulan untuk fasa pertama, day 1 kita ni. Kita akan sambung lagi perbincangan Road to Jannah, Back to Fitrah. Kita akan masuk juga perbincangan tentang bagaimana yang kajian tentang Asmaul Husna. Tempat bila kata berbalik kepada hati, sudah pasti perbincangannya, tunjangnya, terasnya akidah. Kenal balik kekuasaan Allah Ta'ala. Step by step, one to one, satu-satu. Jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT, kalau kita lihat bagaimana sirah Nabi SAW, sedikit cerita sirah. Bagaimana takut yang dikatakan ini,
Kalau kita nak tengok apa dia panggil familiarnya kita ni, kita kena ambil bahasanya familiar. Sebab kita ingat takut ni benda yang dahsyat-dahsyat. Tak, takut ni yang familiar dalam hidup kita apa? Baik-baik kita tengok. Kalau kita lihat kisah Nabi SAW, Nabi ni manusia macam kita, manusia biasa. Cuma Nabi ni maksum, Nabi ada mukjizat. Sebab apa ambil manusia biasa, Ustaz? Sebab nak ngajar manusia lah. Kadang kalau ambil dari malaikat, kadang banyak soal yang kita yang manusia biasa pun kita banyak soal. Bayangkan kalau malaikat yang mengajar. Dia malaikat, Ustaz, tak ada nafsu, boleh lah. Jadi baik, mari kita tengok bagaimana Nabi SAW berkaitan dengan penyucian ni. Ingat pertama bila cerita bab Nabi, kena set cerita bab Nabi ni iman, maka kena faham maksum. Apa pun cerita pasal Nabi perfect, maksum, terbaik, tak ada kurang, tak ada. Itu kena asas dia. Baik, dalam cerita tentang Nabi SAW ini, mari kita lihat. Jadi maknanya sekarang, bila satu kisah, saya ambil kisah Isra' wal Mi'raj ya. Isra' wal Mi'raj. Apa peristiwa besar sebelum Isra' wal Mi'raj? Itulah peristiwa kesedihan. Kesedihan. Dia panggil tahun kesedihan. Baik. Bila tahun kesedihan ni, apa yang menyebabkan Nabi sedih? Ini perjalanan manusia. Nabi sedih kerana kematian orang yang disayanginya. Itulah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Terus, apa lagi yang Nabi sedih? Kematian pak dara Nabi, Abu Talib. Kedua-dua insan ini memberikan peranan yang penting dalam kerja dakwah Nabi SAW, dan sebab itu Nabi sedih. Baik, kesedihan ini sehingga kan menjadikan satu tahun itu tahun yang sangat crucial, sangat kritikal bagi Nabi, sehingga ulama meletakkan tahun duka dan setapa. Maka menyebabkan Allah panggil Nabi SAW. Sebab apa? Sebab apa Allah panggil? Dalam ibrahnya Allah tak nak Nabi sedih. Sebab sedih ni bukan kerja orang beriman sebenarnya. Jadi Allah rawat kesedihan Nabi. Ulama syarahkan tentang perjalanan kembara gembira. Allah nak gembirakan Nabi. Dengan apa? Dengan Allah. Sebab tu ada perjalanan Isra' wal Mi'raj. Waktu itu kenapa Nabi di-Isra'kan, Nabi di-Mi'raj? Nabi tengah sedih. Nabi tengah sedih, dan kemana Nabi nak pergi dengan kesedihan ini? Nak bawa pergi mana? Kepada Allah. Sebab tu kesedihan yang dibawa kepada Allah ke mana? Ke masjid. Nampak? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, masjid ke masjid. Kesedihan itu di masjid dan ke masjid. Dan masjid ke masjid ni untuk apa? Mi'raj, jumpa Allah SWT. Jumpa Allah. Baik, bila kata Nabi SAW sedih, nak cerita dengan penyucian ni. Sebelum Nabi SAW berjumpa, nak pergi ke Isra', dibelah dada Nabi. Dibelah dada. Ini dua kali. Pertama ketika Nabi dilahirkan. Kedua, Nabi SAW nak pergi Isra', perjalankan. Maka Nabi dibedah dadanya. Nabi dibersihkan hatinya dengan air Zam-Zam. Dimasukkan ilmu dan hikmah. Dikeluarkan semua segala hasad apa semua. Nabi bersihkan. Sehingga bersihlah hati Nabi, bercahaya. Nampak? Jadi nak jumpa Allah, nak jumpa Allah, itu kena bersih hati dulu. Maksudnya Allah tunjuk Jibril AS bersihkan, bedah dada. Apa dia? Apa nak bersih hati ni dengan dosa? Ni bukan dosa tu, bukan dosa yang kita dah faham buat dosa tu. Kesedihan. Jadi takut kepada makhluk ni membawa kepada kesedihan. Ambil kata kunci ni. Bila kata kesedihan itu menggambarkan ketakutan. Hati-hati. Jadi kalau kita takut pada Allah, kita akan sedih lah. Kita sedih, takut Allah, kita akan nangis. Takut makhluk, kita akan nangis juga. Dua-dua nangis. Tapi nangis yang tidak diiktiraf oleh Allah Ta'ala, itu nangis kerana makhluk. Maka kesedihan itu dibersihkan oleh Jibril AS. Berjumpa dengan Allah SWT dengan keadaan hati yang tenang. Sebab tu jumpa Allah, bersihkan dulu. Sebab itu kena istighfar. Bukan tiba-tiba minta, ya Allah aku susah, ya Allah aku payah. Dalam hati ada doa, ada kesedihan. Jadi
Ketakutan, kekotoran itu adalah kesedihan pada dunia. Tulis. Kekotoran itu adalah kesedihan pada dunia. Apakah kekotoran dalam hati itu yang nak dicucikan? Kesedihan pada dunia. Dan ini dibersihkan. Kesedihan ni akan hilang bila ada ilmu wa hikmah. Ni nanti kita nak syarahkan ni ilmu ni. Ada kefahaman dia. Oh, bila dia faham, baru dia hilang sedih. Budak-budak kan, kalau budak-budak, bagi tengok budak-budak. Kalau dia tak faham, nak juga, sedih, nangis dia kerja dia. Tapi bila bagi dia faham, nanti Habib beli lagi ya. Nanti Habib beli ya, katanya. Jangan nangis, nanti Habib beli. Bila dengar dia dah ada ilmu. Bila dia dengar, baru dia senyum. Okey, nampak tak? Maka bila kita nangis, kesedihan banyak pada suami, banyak pada isteri, banyak pada kesusahan, banyak ketakutan pada dunia, itulah kekotoran sebenarnya. Sebab orang ingat kotor ni pada maksiat-maksiat yang zahir. Ya, maksiat zahir itu juga memberikan kekotoran pada hati. Tapi ingat, banyak sedih kerana dunia, hati gelap. Itu kekotoran. Dan kena cek balik kita selama hari ni. Kita sedih banyak kerana apa? Ceklah. Sedih sebab orang tak puji, awak tu perasaan cantik, nampak macam cantik, perasaan cantik, orang tak puji, nangis sebab orang tak puji. Awak tu adalah isteri satu-satunya isteri yang ada dalam planet jagat raya ni. Tiba-tiba satu masa suami tak pandang, suami sibuk, ada datang dia punya period tertentu, masa-masa tertentu tu suami duk sibuk, dah tidak dihargai. Sebab dia lah satu-satunya isteri yang ada kat planet alam jagat raya ni. Dah nangis ni bukan ingat amalan apa, amalan ke kurang ke tidak, rupanya nangis kerana dunia. Sebab itulah Allah bagi bulan Ramadan ni bulan untuk reset balik hati tu, nak betulkan balik hati ni, supaya Allah ampunkan dosa kita yang duk banyak menangis sebab dunia. Banyak sangat. Percayalah, wallahi, kita banyak nangis sebab dunia. Nangis sebab susah, gembira sebab senang. Itu apa Ustaz? Perasaan. Banyak hidup kita main dengan perasaan je kerja. Bermain dengan perasaan, bermain dengan nafsu. Kita akan kenal pasti nanti sifat-sifat pula kekotoran apa dia. Saya ubah, saya mudahkan, saya kaitkan perwasan dengan perkataan yang familiar, yang mudah kita. Oh, sedih dunia tak boleh. La takhaf la tahzan. Jangan benarkanlah. Banyak orang tu tak apalah. Main tak apa tu yang jadi melarat tu. Bila kata tak apa, dia jadi melarat. Baik, ada pula hati-hati. Ni cerita bab tentang memilih guru. Hati-hati yang bila kita sedih, dia rawat juga dengan kegembiraan. Kita ingat kita sedih dah betul, tapi dia layan kita pula dengan kegembiraan, keseronokan pula. Seronok kan, kita happy kan dia, kita happy dia. Isteri yang down, suami nak kahwin lagi, contoh isteri yang ni, kita happy kan isteri tu. You are the best, you boleh buat, you lah isteri yang hebat, you ada ini, you sibukkan diri, happy. Kita buat grup-grup, kita keluar sana sini, abaikan suami tu, abaikan. Nampak? Hati-hati. Nampak macam nak rawat hati, dah dia penuhkan nafsu dia. Sebab tu ada orang yang akan jauh. Biarlah Ustaz, suami saya tu, saya dah tak kisah dengan suami saya. Woi, kuat hatimu. Hati saya dah kuat Ustaz. Bukan hati dah kuat, nafsu dah tebal. Dia makin jauh dengan suami dia, atau makin dekat, dia ditipu oleh perasaan dia, ditipu dengan kata-kata manis, ditipu dengan statement-statement yang melalaikan. Hati-hati dengan belayan perasaan. Ingat, salah lagi perjalanan kita. Sebab tu datang Ramadan Mubarak ini, kita akan faham balik bagaimana perjalanan itu. Jadi sedang beruntun, sedang jemaah mata Allah SWT. Jadi kita dah faham dah kesimpulannya, kita dah faham dah. Kita dah faham dah. Jadi tak boleh cakap banyak-banyak, cukup. Sebab yang bercakap ni separuh mati panggil. Puasa yang mendengar, syok mendengar. Tapi tak apalah, mudah-mudahan jadi pahala juga untuk semua, insya-Allah. Baik, jadi kesimpulan, road to jannah, back to fitrah. Road to jannah, hati jiwa yang tenang, bebas daripada kesedihan dunia. Fitrah, hatinya hanya ada Allah. Clear. Road to jannah,
hatinya yang tenang, jauh, bebas daripada kesedihan dunia, bebas daripada kesedihan dunia. Boleh ke Ustaz? InsyaAllah. Nak tadi kan? Kalau siapa nak, InsyaAllah Allah bantu. Allah bantu. Allah bantu nanti. Okey. Jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kata back to fitrah, hati yang hanya ada Allah. Clear. Jadi lagi sekali, sampai berbuka pun tak apa. Tu dia parah tu terkeluar nak tekak tu kan. Hai, insyaAllah. Jadi cukup setakat itu saja perkongsian kita pada pagi yang penuh barakah ni. Stay tune. Kita akan teruskan edisi khas kita Ramadan at PKP. Tajuk kita adalah Road to Jannah, Back to Fitrah. Kita akan kupaskan satu persatu perjalanan itu. Mudah-mudahan Allah bantu kita untuk faham perjalanan menuju ke syurga ini. Itulah satu kepastian. Yang pastinya kita kena tentukan dulu jalan ni. Mau syurga atau mau neraka. Bila kita dah tentukan syurga, tentu ni tentu jalan, bukan tentu masuk ni. Kan ada juga tak faham bahasa juga tu kan. Ada pula kita ni kan bukan tentu syurga. Ya ilah Allah, kita bukan nak tentukan dia masuk syurga. Jalan tu kena tentu. Bila tentukan jalan, barulah kita buat persiapan. Sampai belum tentu, sampai bukan kerja kita, masuk bukan kerja kita. Macam kita lah nak pergi mana, nak balik kampung, yang mana yang stuck, yang stranded kan, PKP ni kan dah ada pula SOP yang mana boleh balik dari kampung, bukan balik kampung Ondok salah dengar pula, balik kampung pula. Balik dari kampung. Clear nak balik mana ni? Okey, clear. Bila clear, perjalanan tak sama. Orang yang menuju ke jannah takkan sama menuju ke nar. Orang yang menuju ke Kedah takkan berjumpa lah orang nak pergi ke Kuala Lumpur. Berselisih lah. Orang yang menuju ke jannah pasti takkan jumpa lah geng-geng ke nar. Geng-geng ke neraka tak jumpa lah. Sebab tu jangan terkejut, Ustaz, saya ramai kawan saya ramai hilang, Ustaz. Tak apalah hilang, kita niat tadi nak pergi mana tadi? Oh, saya nak pergi syurga, Ustaz. Tak. Kalau nak pergi syurga, bersiap sedialah. Akan ada perubahan 360 darjah. Jadi kita kena bahagikan juga apa perubahan-perubahan itu yang berlaku. Jadi insyaAllah, terima kasih kepada semua yang menonton pada pagi yang penuh barakah ni. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah SWT. Ni hari yang pertama, permulaan yang cukup baik. Subhanallah. Bukan senang dapat permulaan yang baik ni. Bukan senang tau. Bila Allah dah mulakan kita dengan baik, hari yang penuh barakah, Yaumul Jum'ah, bulan yang penuh barakah, dan di waktu musibah. Waktu musibah amalan yang baik. Orang beramal time musibah, yang ni sedekah time susah, besar fadilat dia. Sedekah time senang tu kena, sebab dah senang kena sedekah. Tapi kalau sedekah time susah, besar fadilat dia. Sedekah ni apa? Bukan sekadar harta, tapi sedekah masa, sedekah jiwanya, sedekah tenaganya. Time senang, tengah relax-relax nak menyandar time bulan puasa ni, Ustaz, senang nak tidur tadi saya baca tadi, tapi dia sedekah ke masa dia. Aku nak nuntut ilmu, tercegak dia depan handphone ni, duk catat nota semua, tu sedekah. Jadi kita beramal time susah ni, time musibah ni, susah kita, terhalang kita, tapi kerana rahmat Allah Ta'ala kita masih lagi dipermudahkan oleh Allah Ta'ala. Sebab dunia ni kan berpasangan, pada susah ada senang. Dia tak ada ni, ulama kata bersebelah-sebelah, susah senang dia sama-sama, dia tak ada terpisah sebenarnya. Tinggal lagi kita nak menyingkapi saja, itu je. Macam tirai pun bukan tirai fix, bukannya bloknya, tirainya tirai kain je. Kalau siapa boleh selak dia, nampaklah senang. Tapi nak selak tu yang jadi masalah tu. Tu je lah. Tak nampak, tak terselak-selak kan, Ustaz. Sebab duk tumpu je susah. Padahal ada jalan keluar sebelah tu. Senang. Macam kita lah. Ada jalan keluar. Tengok, alhamdulillah, boleh menuntut ilmu lagi, boleh lagi beramal, boleh ada lagi dengan alhamdulillah. Allah kuatkan silaturahim keluarga. Banyaklah hikmahnya kalau kita nak kaji balik satu persatu. Baik, jadi cukup setakat itu. Terima kasih banyak pada yang sudi meluangkan masa, yang sedekah masa untuk diri sendiri juga pada hari yang penuh barakah ni dan bulan yang penuh barakah. Mudah-mudahan hidup itu juga dilimpahi barakah, dan insya-Allah dengan barakah itulah bekalan menuju ke jannah. Jadi amin ya rabbal alamin. Cukup setakat itu. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab.